Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. InsyaAllah pada petang ini kita akan memperkatakan tentang ibadat puasa, akidah, syariah dan akhlak. Kita semua maklum bahawa Islam ni adalah satu agama yang sempurna, yang kamil, yang syumul, meliputi akidah, syariah dan akhlak. Akidah tanpa syariah, tanpa amalan, amalan-amalan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia tidak ada artinya. Manakala syariah ataupun amalan yang dilakukan tanpa akidah yang benar, dia tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala akidah, syariah tanpa akhlak menunjukkan ianya tidak bermaruah. Ketiga-tiga elemen ini saling bertautan di antara satu sama lain. Hal inilah yang dijelaskan dalam hadis sebagai iman, Islam dan ihsan. Demikian juga ibadat puasa merupakan satu amalan yang dilakukan berpandukan kepada hukum syarak untuk orang-orang yang beriman bagi membentuk akhlak yang mulia, iaitu taqwa. Hal ini dapat kita lihat dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat di atas jelas menunjukkan kaitan di antara akidah, syariah dan akhlak. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, menunjukkan bahawa ibadat ini diwajibkan kepada orang-orang yang beriman, yang menjadi salah satu syarat kepada wajib berpuasa. Menunjukkan iman itu sangat penting. Ibadat puasa ni bila diamalkan oleh orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak mempunyai nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan ibadat puasa saja, apa-apa amal ibadat, apa-apa amal soleh yang dilakukan tanpa keimanan yang benar di sisi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. InsyaAllah pada petang ini kita akan memperkatakan tentang ibadat puasa, akidah, syariah dan akhlak. Kita semua maklum bahawa Islam ni adalah satu agama yang sempurna, yang kamil, yang syumul, meliputi akidah, syariah dan akhlak. Akidah tanpa syariah, tanpa amalan, amalan-amalan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia tidak ada artinya. Manakala syariah ataupun amalan yang dilakukan tanpa akidah yang benar, dia tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala akidah, syariah tanpa akhlak menunjukkan ianya tidak bermaruah. Ketiga-tiga elemen ini saling bertautan di antara satu sama lain. Hal inilah yang dijelaskan dalam hadis sebagai iman, Islam dan ihsan. Demikian juga ibadat puasa merupakan satu amalan yang dilakukan berpandukan kepada hukum syarak untuk orang-orang yang beriman bagi membentuk akhlak yang mulia, iaitu taqwa. Hal ini dapat kita lihat dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu
kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat di atas jelas menunjukkan kaitan di antara akidah, syariah dan akhlak. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhallazina amanu, menunjukkan bahawa ibadat ini diwajibkan kepada orang-orang yang beriman, yang menjadi salah satu syarat kepada wajib berpuasa. Menunjukkan iman itu sangat penting. Ibadat puasa ni bila diamalkan oleh orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mempunyai nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan ibadat puasa saja, apa-apa amal ibadat, apa-apa amal soleh yang dilakukan tanpa keimanan yang benar di sisi Allah, tanpa keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah amal yang sia-sia, yang tidak mempunyai nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah akidah merupakan pokok yang paling utama di dalam ajaran Islam. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, atani Jibril alaihi salam fabasharani annahu man mata min ummatika la yushrik billahi syai'a dakhala al-jannah. Qultu sallallahu alaihi wasallam, qultu wa in zana wa in saraqa? Qala wa in zana wa in saraqa. Rasulullah SAW menyatakan, satu hari Jibril alaihi salam datang kepada aku dan memberikan kabar gembira bahwasanya barang siapa yang mati di dalam kalangan umat engkau yang tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apa pun, maka dia akan masuk ke dalam syurga. Rasulullah SAW menyatakan, aku bertanya kepada Jibril, wa in zana wa in saraqa, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Kata Jibril, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, dia akan masuk ke dalam syurga. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, hadis ini bukan menunjukkan keharusan melakukan zina ataupun mencuri. Semua orang maklum bahawa zina ataupun mencuri itu merupakan dosa-dosa besar yang sangat dilarang di dalam Islam. Tapi hadis ini nak menunjukkan bahawa betapa pentingnya akidah sebagai kunci untuk kemasukan seseorang itu ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Di mana dalam satu riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dengan riwayat yang munqati' daripada Mu'az bin Jabal, miftahul jannah syahadatu an la ilaha illallah. Kunci syurga ialah mempersaksikan bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang beramal ibadah termasuk puasa dengan banyaknya, tetapi dengan iman dan akidah yang rosak, iman dan akidah yang tidak benar, iman dan akidah yang tidak selamat, adalah suatu yang sia-sia. Kerana segala amal ataupun ibadat yang dilakukannya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang keduanya, selanjutnya daripada ayat itu, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Menunjukkan kewajiban melakukan ibadat puasa adalah salah satu daripada syariat Islam, di mana kita semua maklum bahawa ibadat puasa ini adalah salah satu daripada rukun Islam yang 5. Rukun ni umpama tiang. Kalau salah satu daripada tiang itu tidak ada, kalaulah ibaratkan bahawa tiang itu menyangga bumbung, kalau tiang itu tidak ada, maka sudah tentulah bumbung itu tidak kukuh. Kalau salah satu tiang itu tidak ada. Tapi kalau semua tiangnya tidak ada, runtuhlah bumbung itu. Dengan dikata yang lain, kalau kita tidak melakukan rukun-rukun Islam itu, maka runtuhlah Islam itu. Sebab itulah dia ada kaitan dengan akidah. Orang Islam yang tidak menunaikan ibadah puasa berarti dia telah meninggalkan salah satu daripada rukun Islam,
yang menunjukkan kecacatannya di dalam beragama, dalam melakukan amalan-amalan di dalam agama. Di mana kita semua maklum bahawa meninggalkan puasa itu merupakan salah satu daripada dosa besar yang hanya boleh terhapus dengan taubatun nasuha, dengan taubat yang sungguh-sungguhnya. Mengqadakkan semua puasa-puasa yang ditinggalkan, puasa-puasa wajib yang ditinggalkan, dan membayar fidyah bagaimana yang sepatutnya membayar fidyah, serta memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Di mana ibadat puasa ni merupakan syariat Islam bagi membuktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ayat yang berikutnya, la'allakum tattaqun, supaya kamu semua bertakwa. Menunjukkan natijah yang sepatutnya diperoleh daripada ibadat puasa ini ialah bertakwa. Di mana ibadat puasa sepatutnya mengajarkan kepada kita menjadi seorang yang bertakwa. Dengan arti kata, takwa ini merupakan suatu puncak kepada akhlak. Puncak kepada akhlak yang baik, akhlak yang terpuji. Takwa berarti menjaga diri daripada segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping memelihara daripada segala perintah, memelihara segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya tidak ditinggalkan atau dilaksanakan dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bertakwa, dia akan melakukan semua kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti solat, berzakat, menutup aurat, bercakap benar, jujur, amanah dan sebagainya. Orang yang bertakwa juga, dia akan menjauhkan diri daripada perbuatan-perbuatan yang dilarang, terutamanya dosa-dosa besar seperti mencuri, rasuah. Rasuah juga termasuk satu dosa yang besar kerana dia punya impaknya, dia punya kesan yang besar kepada negara. Menipu, mengumpat dan sebagainya. Selain daripada menjaga diri daripada melakukan dosa-dosa yang kecil. Selain itu, orang-orang bertakwa, dia akan berusaha untuk meninggalkan. Orang yang bertakwa itu akan berusaha untuk meninggalkan sifat-sifat mazmumah, yang bertujuan untuk membersihkan diri daripada sifat-sifat mazmumah ataupun sifat-sifat keji, seperti riak, menunjuk-nunjuk, yang ini beramal sesuatu. Ini pun ada kaitan dengan akidah, kerana orang yang riak ini, dia melakukan suatu amalan dengan tujuan yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya nak menunjukkan bahawa dia itu seorang yang banyak beramal. Ini salah satu daripada unsur syirik khafi ataupun syirik kecil. Syirik yang tersembunyi yang tidak kita sedari. Kerana sesuatu amalan itu dilakukan bukan kerana Allah Subhanahu wa taala, tetapi dilakukan kerana orang lain, nak menunjukkan bahawa dia itu sebagai seorang yang banyak beramal dan sebagainya. Di antara sifat mazmumah yang dihindarkan oleh orang-orang yang bertakwa itu ialah takbur, sombong. Sombong ini adalah di antara satu perkara yang, ataupun satu sifat yang sangat-sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujub, syok sendiri, merasakan bahawa dialah orang yang paling baik, holier than thou, dialah yang paling baik, dialah yang lebih baik daripada orang lain. Dan juga sifat mazmumah ataupun sifat keji yang lain, iaitu sum'ah. Sum'ah ini menghebahkan kebaikan diri sendiri kepada orang lain dengan tujuan balik kepada tujuannya, iaitu tujuan riak, menunjuk-nunjuk bahawa dia menyatakan dia adalah orang yang paling banyak buat amal, dia adalah orang yang paling baik, dia buat itu, buat ini. Tujuannya untuk apa? Untuk riak, untuk menunjuk. Dia kembali juga kepada ujub tadi, merasa dialah orang yang paling terbaik dengan menceritakan kebaikan-kebaikan dilakukan pada orang lain. Akulah orang yang paling baik, orang lain semua orang yang tak baik, tuan. Itu perkara-perkara mazmumah yang dihindarkan oleh orang-orang yang bertakwa. Dan orang-orang yang bertakwa itu juga adalah orang yang akan berusaha untuk
menanamkan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji di dalam jiwa, seperti ikhlas. Ikhlas ini melakukan segala amalan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Merendah diri, bersifat tawaduk, lawan bagi sifat sombong. Qanaah, cukup bersyukur dengan apa yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersifat halim, baik hati, terutamanya kepada orang lain. Lembut hati, hati tidak kasar, hati tidak tidak keras. Itu adalah sifat-sifat mahmudah sebagaimana yang diajarkan di dalam kitab-kitab akhlak ataupun kitab-kitab tasawuf. Itu adalah natijah bagi orang-orang yang bertakwa. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, sebagai satu renungan kepada kita, setiap tahun kita berpuasa. Setiap tahun dalam bulan Ramadan itu kita mendirikan solat sunat tarawih. Bahkan solat sunat tarawih itu ada kalanya disiarkan secara langsung. Seluruh dunia, semua orang tahu bahawa umat Islam ni berpuasa dalam bulan Ramadan. Seluruh dunia, semua orang tahu bahawa umat Islam ini melakukan ibadat seperti tarawih, qiyamul lail dan sebagainya, bertadarus Quran dan sebagainya dalam bulan Ramadan. Sepatutnya dengan amalan-amalan yang dilakukan, terutamanya puasa dan amalan-amalan lain yang dilakukan dalam bulan Ramadan ini, sudah tentulah umat Islam akan mencapai darjat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, iaitu takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sebenarnya semulia-mulia kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah yang paling takwa. Tetapi apabila kita melihat saban tahun, bagi contoh indeks persepsi rasuah, nampaknya tidak dijuarai oleh negara-negara Islam. Top 10 yang teratas, yang paling sikit persepsi rasuahnya, tidak dijuarai oleh negara-negara Islam. Sedangkan umat Islam yang mendiami negara-negara Islam ini adalah orang-orang yang tiap-tiap tahun melakukan ibadat puasa. Bukan setakat ibadat puasa, bahkan mengisi bulan Ramadan itu dengan amalan-amalan yang sepatutnya menatijahkan orang yang bertakwa. Tetapi sedih, indeks persepsi rasuah sebagaimana yang dikeluarkan oleh TI, Transparency International, menunjukkan top 10 negara yang paling kurang rasuah bukan negara-negara Islam. Demikian juga kalau kita tengok indeks-indeks lain, indeks kebersihan, indeks keselamatan, indeks alam sekitar dan sebagainya, top 10 yang bahkan dalam kajian yang dibuat indeks Islamic Cities, nampaknya indeks Islamic Cities, pengamalan amalan-amalan murni di dalam Islam bagaimana yang dibuat, tidak menunjukkan bahawa negara-negara Islam itu menjuarai indeks-indeks tersebut. Di manakah silapnya? Padahal tiap-tiap tahun kita berpuasa. Tiap-tiap tahun dalam bulan Ramadan kita melakukan amal-amal ibadat seperti tarawih, qiyamul lail, bertadarus Quran, bahkan bertadabbur Quran. Dan dalam Quran itu penuh dengan ajaran-ajaran murni, ajaran-ajaran akhlak, supaya kita ini menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana silap kita? Kita fikirkan bersama. Sekian, mudah-mudahan tazkirah ini memberikan manfaat kepada diri saya dan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.